Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan selamat datang ke Raudatul Iman. Nama saya Muhammad Nur Hishamuddin Ibnullah bin Kamaruddin. Saya adalah pemilik pada Raudatul Iman. Raudatul Iman adalah sebuah jenama yang telah bermula dengan asasnya berkenaan dengan perusahaan pendidikan. Itu dimulakan pada tahun sekitar 2005, ditubuhkan dengan sebuah taska, diikuti dengan tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dan kini Raudatul Iman memiliki beberapa buah syarikat yang mengkhususkan di antaranya berkenaan dengan pendidikan dan juga kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, selama 2 tahun kebelakangan ini, kita menghadapi satu situasi yang kita tidak jangka, iaitu sebuah tekanan dalam pelbagai sudut yang benar-benar menekan kita untuk sama ada kita rebah ke bawah ataupun kita maju ke hadapan. Dengan segala tekanan ini, kita yakin bahawa kita mempelajari pelbagai perkara-perkara yang baru. Tak lupa juga dan tak kurang juga pada pihak kami di Raudatul Iman, kami mengurak langkah yang lebih progresif dan proaktif lagi untuk Raudatul Iman berkembang lebih baik untuk masa akan datang. Apa yang ada yang kita lihat pada hari ini di kawasan Ulai ataupun Skudai ini, ada beberapa premis yang dimiliki ataupun dioperasikan oleh pihak kami, iaitu di Bandar Pulau Jaya dan juga di Taman Seratai. Seperti mana saya katakan tadi, sebahagiannya adalah taska, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah untuk anak-anak berkeperluan khas dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Sebagai pemilik, sudah tentu saya tidak mahu hanya sekadar berhenti untuk operasi-operasi ini sahaja. Pada pandangan saya, pendidikan ini adalah asas kekuatan seseorang manusia itu sendiri. Dan ianya akan memberikan kesan untuk jangka masa panjang kepada generasi yang sedang kita bina ini. Core kami adalah pendidikan Al-Quran. Dan sudah tentu, Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sendiri juga adalah seorang mantan ataupun yang telah menghafal Al-Quran keseluruhannya. Dan saya meneliti bahawa pendidikan Al-Quran itu sangat-sangat penting dan ia akan memberi kesan yang begitu meluas kepada potensi anak-anak kita pada masa akan datang. Justru itu, pihak kami ingin meluaskan dan menambah baik lagi perkhidmatan-perkhidmatan di dalam Raudatul Iman. Kami kini sedang berusaha untuk membuka beberapa sekolah lagi di kawasan-kawasan yang strategik yang kini masih lagi di dalam perancangan. Apapun kelak, apabila kami mendapat waktu-waktu yang sesuai, kami akan kongsikan informasi-informasi berkaitan kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Selain daripada itu, untuk ekosistem kami yang baik pada masa akan datang, apa di antara usaha-usaha yang kami akan lakukan ialah kami akan cuba bekerjasama dengan pelbagai pihak yang lain untuk core kami iaitu pendidikan Al-Quran dan pendidikan itu sendiri dapat diusahakan lebih meluas lagi khususnya ke seluruh negara Malaysia, insya-Allah. Selain daripada itu, kami juga ingin membuka perusahaan-perusahaan seperti F&B, seperti trading dan sebagainya bagi membantu ekosistem kami berjalan dengan lebih lancar lagi, insya-Allah. Dan tentunya di sini pelajar-pelajar bukan hanya belajar menerusi silibus yang ada di dalam Raudatul Iman, malah apabila mereka semakin dewasa kelak, peluang-peluang untuk mereka berada bersama-sama dengan pihak kami begitu cerah sekali, insya-Allah. Oleh itu, ada pelbagai inisiatif-inisiatif yang kami sedang usaha, rancang dan laksanakan, sebahagiannya masih lagi dalam proses dan sebahagiannya mula menunjukkan hasil. Dari masa ke semasa kami akan kongsikan khabar-khabar ini kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Oleh itu, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan
kerana telah memilih Raudatul Iman sebagai sebuah pusat pendidikan yang baik untuk anak-anak dan keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri akan mengadakan beberapa kelas mengaji dan tahfiz Al-Quran kepada pihak masyarakat dan juga kepada anak-anak juga sebahagian insya-Allah yang akan dikhabarkan ataupun disampaikan perinciannya daripada warga kami kepada tuan-tuan dan puan-puan sampai waktu yang sesuai nanti insya-Allah. Jadi doakan kami supaya kami berjaya dengan apa yang kami usahakan, rancang dan laksanakan. Sekian saja ucapan saya pada hari ini. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memilih Raudatul Iman sebagai sebuah platform untuk kita berkembang dengan lebih baik lagi bagi memartabatkan pendidikan Al-Quran untuk keluarga kita dan juga masyarakat kita. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum diucapkan kepada semua ibu bapa Raudatul Iman bagi sesi 2022. Okay, Alhamdulillah, tahniah kepada ibu bapa yang telah memilih Raudatul Iman sebagai pusat pendidikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Syukur kepada Allah, Alhamdulillah. Saya Puan Muizzah binti Muhammad. Saya merupakan pengarah operasi di Raudatul Iman Education Sdn Bhd. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Raudatul Iman ini adalah sebuah institusi pendidikan berterusan yang mana kami merupakan sebuah pusat pendidikan yang ada rangkaian taska sendiri, tadika, sekolah rendah dan juga sekolah menengah serta sekolah rendah Islam Sri yang berpengkalan di Pulai, insya-Allah. Okey, jadi saya tak nak ambil masa yang banyak. Saya nak memperkenalkan diri Puan Muizzah dan saya nak mengucapkan kita panggil sekalung-kalung tahniah dan penghargaan kepada semua ibu bapa yang terus menyokong pihak kami, yang terus memberikan sokongan dan juga kerjasama yang baik kepada pihak Raudatul Iman. Pihak kami mendoakan untuk semua anak-anak tuan-tuan dan puan-puan berjaya cemerlang dan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okay, selamat datang kepada Raudatul Iman. Semoga segala urusan tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan dan urusan anak-anak dari segi pendidikan dipermudahkan dan kita doakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Isyamuddin bin Haji Kamarudin, pemilik dan pengarah urusan Raudatul Iman, Puan Muizzah binti Muhammad, pemilik dan pengarah operasi, yang dihormati Cik Aliah binti Teriman, CEO Raudatul Iman Education Sdn Bhd, Barisan Pengurusan dan Pentadbiran Raudatul Iman Education Sdn Bhd, dan yang dihormati serta disayangi ibu ayah Raudatul Iman Tahfiz School Primary. Okey, saya perkenalkan diri saya Puan Siti Suhaina binti Muhadi. Mungkin ramai parent-parent lama yang dah kenal lah, dan ada juga ibu ayah yang dah mengenali saya. Saya pengurus bahagian sekolah, terutamanya dari taska sehinggalah sekolah menengah. Okey, pada hari ini saya akan memberi taklimat berkaitan sesi persekolahan 2022 bahagian primary. Okey, pertamanya apa yang nak dibincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan pengenalan tentang Raudatul Iman, visi Raudatul Iman, misi Raudatul Iman, objektif Raudatul Iman dan panduan ibu bapa lah. Seterusnya saya memberi pengenalan sikit tentang Raudatul Iman. Raudatul Iman adalah sebuah jenama pendidikan yang menguruskan perkhidmatan pendidikan swasta yang terletak di nombor 80 Taman Teratai, Skudai, Johor. Organisasi pendidikan ini ditubuhkan sejak tahun 2005 seperti yang telah Ustaz Isyamuddin
perkenalkan tadi sebentar tadi, organisasi ini menawarkan perkhidmatan pendidikan, pusat terapi, pusat penjagaan kanak-kanak yang berumur 2 bulan hingga 15 tahun. Okey, Raut Iman diasaskan oleh almarhumah Puan Hajah Laila Mutia Khairan. Beliau adalah individu pertama yang membangunkan Raut Iman bermula daripada penubuhan taska, tadika dan sekolah. Raut Iman juga telah menubuhkan bidang yang lain iaitu bidang kesihatan dan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. Bagi memenuhi keperluan masyarakat setempat, Raut Iman berusaha untuk mengembangkan sayapnya ke tahap yang lebih tinggi dengan menubuhkan institusi pendidikan, akademik beserta tahfiz di peringkat sekolah rendah dan peringkat sekolah menengah, insya-Allah. Okey, kita lihat seterusnya visi Raudatul Iman. Raut Iman mempunyai matlamat untuk menjadi salah satu peneraju dalam industri pendidikan setempat, iaitu One Stop Education Hub di Johor yang menggabungkan elemen Islami dan pembelajaran pendidikan Al-Quran, iaitu hafazan khususnya yang mengikut fitrah sejajar dengan arus pendidikan perdana. Visi utama kami adalah untuk menyediakan pembelajaran menyeluruh untuk ke semua peringkat umur bermula dari bayi, kanak-kanak, tadika, rendah, menengah serta pendidikan khas untuk pelajar berkeperluan khas. Okey, saya ceritakan sedikitlah tentang misi Raut Iman. Yang pertamanya, menyediakan sistem urus tabir yang betul, mengadakan perangkaan pembangunan holistik 3, 5 hingga 10 tahun, merangka dan menyediakan standard operation system SOP syarikat, mengambil kaki tangan yang berkelayakan dan kompeten, mengadakan latihan cukup untuk setiap kaki tangan, menjalin hubungan dengan pelbagai pihak berkaitan untuk melebarkan jaringan, dan seterusnya membina kompleks pendidikan sendiri yang menawarkan perkhidmatan dari peringkat awal pendidikan iaitu taska hingga ke sekolah menengah. Okey, ini ialah pengasas Raudatul Iman iaitu almarhumah Hajah Laila Mutia Khairan. Pemilik dan pengarah urusan Ustaz Isyamuddin, pemilik dan pengarah operasi Puan Muizzah binti Muhammad. Pengurus kanan Cik Nur Aliyah binti Zafriman, pegawai keuangan Puan Siti Nur Rashikin binti Zakaria, dan saya bahagian pengurusan sekolah Puan Siti Suhana binti Mahdi dan pegawai takbir Cik Nur Syafiqah binti Zainuddin. Okey, kita lihat bangunan sekolah yang terletak di Taman Teratai. Okey, baik. Objektif utama taklimat kita pada hari ini ialah untuk menyampaikan beberapa panduan kepada ibu bapa supaya ibu bapa jelas tentang sesi persekolahan anak-anak pada 2021. Iaitu pertama sekali kita akan terangkan tentang takwim tahunan, minggu transisi pelajar, jadual waktu persekolahan pelajar, peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini kita akan berikan buku peraturan sekolah pada hari pertama sesi persekolahan nanti. Tapi saya akan terangkan secara umum dahululah pada hari ini. Kod pakaian sekolah, kurikulum, badan uniform, persatuan dan kelab serta unit sukan dan permainan, kelab ibu bapa dan guru, penilaian pelajar, yuran dan kaedah pembayaran, senarai ustaz dan ustazah dan harapan sekolah. Okey, takwim tahunan. Takwim tahunan kita akan kongsikan semua sekali aktiviti yang akan dijalankan pada sepanjang tahun 2022 dan kita pihak sekolah akan berikan kepada setiap pelajar pada hari pertama sekolah. Ibu bapa boleh dapatkan salinan ataupun takwim tahunan berserta dengan buku peraturan sekolah lah. Di situ nanti kita semua ibu bapa perlu membaca dan boleh dijadikan panduan untuk melihat setiap aktiviti yang sekolah sediakan, dan takwim ni juga tertakluk pada sebarang perubahan lah. Maksudnya kalau ada sebarang kekangan kita akan tukar tarikh ataupun beberapa tindakan yang akan dilakukan sekiranya aktiviti yang kita jalankan tidak dapat dilakukan lah pada waktu yang telah ditetapkan. Okey, kita lihat minggu transisi pelajar. Antara program pertama yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah program minggu transisi murid tahun 1 dan murid pelajar baru. Pada program transisi ini bermula pada
6 hari bulan 3 sehingga 10 hari bulan 3 untuk semua pelajar baru bermula dari tahun 1. Program transisi ini bertujuan untuk membantu pelajar baru menghadapi perubahan dalam keadaan transisi dan pendidikan tidak formal di rumah atau di prasekolah ke arah pendidikan lebih formal di tahun 1. Sebab bila kita lihat pada hari ini, kebanyakan anak-anak ini banyak belajar di rumah disebabkan kekurangan-kekurangan tertentu. Jadi pada minggu pertama persekolahan, pada 6 hari bulan 3, pihak sekolah akan membuat aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk membantu pelajar menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin sedikit sebanyak membantu supaya pelajar serasi di sekolah lah. Kemudian program ini memastikan semua pelajar tahun 1 yang datang dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza memulakan proses pembelajaran mereka di tahun 1 yang sama. Ia dirancang supaya proses pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar dan dalam masa yang sama pelajar dapat mengikuti pembelajaran dalam suasana yang gembira, insya-Allah. Seterusnya, guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian, jasmani murid-murid secara menyeluruh. Antara maklumat program transisi adalah membimbing murid melalui fasad alam tadika kepada alam persekolahan, menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, dengan guru-guru dan dengan rakan-rakan. Semua guru mata pelajaran akan terlibat secara langsung dalam menyediakan bahan serta modul untuk diaplikasikan kepada pelajar tahun 1. Kemahiran asas yang ditekankan ialah membaca, menulis dan mengira. Minggu transisi ini akan berlangsung selama 4 minggu persekolahan pertama. Okey, kita lihat jadual waktu persekolahan. Sesi persekolahan akan bermula pada hari Ahad sehingga hari Khamis, bermula jam 7.40 pagi sehingga 4.30 petang. Secara amnya kita lihat jadual waktu pelajar. Pada waktu pagi, pelajar akan masuk ke kelas pendidikan Al-Quran iaitu hafazan, mengaji hafazan pada bermula jam 8 hingga 10 pagi. Dan pada masa sama, guru-guru akan melatih pelajar dalam rutin pagi iaitu sembahyang solat sunat duha dan rutin zikir pagilah. Kemudian pukul 10 hingga 10.30 pelajar akan rehat. Pada waktu rehat ini, ibu bapa digalakkan untuk membekalkan anak-anak makanan pagi, sarapan pagi, ataupun pihak sekolah juga ada menyediakan jualan, dan jualan ini kita akan sediakan link untuk ibu ayah buat tempahan makanan melalui kafe. Dan link ini kami akan sediakan, akan berikan kepada ibu ayah 2 hari awal sebelum sesi persekolahan pertama akan bermula. Kemudian kita lihat 10.30 hingga 11.05 pelajar akan masuk ke kelas akademik. 11.15 hingga 12 masuk ke kelas kafa, 12 hingga 1 kelas akademik. 1 hingga 2 rehat, makan, solat zuhur. Pukul 2 hingga 2.45 sesi pembelajaran kafa, 2.45 hingga 3.30 sesi akademik, dan akhir sekali pukul 3.30 kita semua pelajar akan masuk ke kelas tahfiz Al-Quran. Pendidikan tahfiz ni sebanyak 50% secara keseluruhannya masa yang digunakan di sekolah lah, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Waktu petang tu sebenarnya adalah masa yang digunakan untuk belajar menghafaz surah-surah yang akan dihantar sebagai persediaan menghantar hafazan kepada guru pada esok pagi. Jadi pelajar ada masa sedikit untuk belajar buat hafazan supaya pada waktu malam pelajar sudah dapat gambaran ataupun sudah melihat surah-surah yang akan dihafal untuk dihantar kepada guru untuk mendengar hafazan baru dan hafazan lama yang telah dihantar kepada ustazah.
Seterusnya peraturan sekolah. Sesi persekolahan bermula jam 7.40 pagi. Jadi semua pelajar diminta untuk datang lebih awal. Sebaiknya jam 7.30 pagi sudah berada di kawasan sekolah. Pintu pagar akan dibuka seawal 7 pagi dan guru bertugas akan menunggulah pelajar pada waktu pagi untuk ada parent yang akan hantar pada awal pagi tu. Jadi ibu ayah jangan risaulah. Pukul 7 pagi insya-Allah dah ada guru yang akan membantu pelajar pada waktu awal tu. Pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah melainkan mendapat keizinan daripada guru bertugas. Pelajar perlu mematuhi peraturan sekolah dan berdisiplin ketika berada di kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Ibu bapa yang ingin menjemput anak-anak lebih awal dari waktu tamat sesi persekolahan perlu maklumkan kepada guru ataupun di nombor K-line kita, K-line pihak sekolah serta mengisi borang jemput pelajar. Pelajar yang tidak hadir ke sekolah atas sebab sakit dan kesihatan perlu maklumkan kepada guru kelas ataupun guru besar, ataupun boleh dimaklumkan di nombor K-line Raudatul Iman. Pelajar tidak dibenarkan menyimpan kuku dan rambut yang panjang. Buku peraturan sekolah kita akan sediakanlah untuk rujukan ibu ayah dan rujukan para pelajar juga. Di situ ibu ayah dan pelajar perlu baca buku peraturan sekolah dengan baik supaya dapat difahami. Semua pelajar dikehendaki mengamalkan nilai-nilai murni, akhlak baik, bersopan santun dan berbudi bahasa sepanjang masa. Setiap pelajar tidak boleh berkelakuan dengan cara yang atau dianggap sebagai mencemarkan nama baik sekolah, mencemarkan nama baik mana-mana individu, melakukan perbuatan merosakkan harta benda sekolah ataupun harta perseorangan, mengganggu ketenteraman dan perpaduan sekolah, melakukan perbuatan menghina mana-mana pihak, melakukan perbuatan menyiksa dan mengugut mana-mana individu, berkelakuan tidak senonoh atau melakukan perbuatan tidak sepatutnya. Semua pelajar dikehendaki menyertai semua kegiatan yang diprogramkan oleh pihak sekolah sama ada bercorak akademik ataupun co-curriculum. Setiap pelajar dikehendaki sentiasa menjaga nama baik dan imej sekolah dengan menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam bidang tahfiz, akademik, co-curriculum, pergaulan, tingkah laku dan tata tertib. Okay, saya terus pada waktu balik sekolah. Semua pelajar dibenarkan pulang bermula pada jam 4.30 petang. Ibu bapa penjaga yang ingin menjemput pelajar perlu menulis nama pelajar di atas buku yang telah disediakan di kertas dan tampalkan pada cermin kereta untuk memudahkan guru memanggil nama pelajar. Okey, ni terutamanya kepada ibu bapa yang baru mendaftar di Rakiman. Ibu bapa diminta untuk menulis nama pelajar dan dilekatkan di cermin kereta ataupun boleh dipaparkan semasa mengambil anak supaya guru yang bertugas untuk memanggil nama pelajar dapat menjalankan tugas dengan baiklah, sebab guru-guru yang bertugas pada sebulan pertama persekolahan tidak kenallah ibu bapa. Jadi untuk memudahkan lalu lintas dan untuk memudahkan tugasan guru, ibu bapa perlu menampal nama pelajar untuk dicermin untuk dipanggil namanya oleh guru bertugas. Okey, pelajar tidak dibenarkan keluar atau turun ke bawah selagi ibu bapa penjaga belum sampai. Ibu bapa yang mewakilkan individu lain untuk mengambil anak perlu memaklumkan kepada guru kelas atau guru besar agar perkara tidak diingini berlaku. Ibu bapa perlu mengikut jadual aliran trafik yang ditetapkan oleh pihak sekolah semasa menunggu giliran untuk menjemput pelajar. Gambaran. Okey, guru-guru, ibu bapa boleh lihat gambaran yang telah disediakan. Ibu bapa beratur menunggu mengikut laluan dari arah jalan belakang sehingga ke kawasan pintu depan sekolah. Tempat pelajar menunggu di pintu A di hadapan sekolah. Kemudian kod pakaian sekolah pada hari Ahad, Isnin dan Selasa. Pelajar perempuan bertudung biru gelap, baju biru berlengan panjang, biru cair, biru pengawas
kain biru gelap, kasut dan stokin hitam. Kemudian bagi pelajar lelaki, baju biru lengan pendek, seluar blue black, biru tua, kasut dan stokin warna hitam, kopiah atau sumpuk juga warna hitam. Kemudian pada hari Rabu, hari pelajar perlu memakai baju sukan sekolah yang disediakan. Baju sukan sekolah bagi perempuan, baju sukan sekolah dan seluar warna hitam ataupun biru gelap, bertudung putih. Baju sukan bagi lelaki, baju sukan sekolah dan seluar biru gelap ataupun hitam. Pada hari Khamis, jubah hitam serta bertudung putih. Lencana sekolah, lencana dan nama pelajar wajib ditampal di tudung sekolah lah. Kemudian pelajar lelaki jubah putih serta kopiah putih. Lencana sekolah diwajibkan ditampal di pakaian para pelajar. Okey, ini gambaran bagi pelajar Ahad hingga Selasa, Rabu dan Khamis. Okey, kurikulum badan uniform kelab dan persatuan, unit sukan dan permainan. Bagi badan uniform, pihak sekolah memilih pengakap. Semua pelajar akan mempunyai unit beruniform yang sama iaitu pengakap. Kelab persatuan, para pelajar ada pilihan untuk masuk kelab bahasa Melayu atau kelab bahasa Inggeris ataupun kelab media ataupun kelab keusahawanan. Unit sukan dan permainan juga pelajar boleh memilih sama ada untuk masuki unit sukan badminton, bola sepak atau bola jaring atau pingpong atau catur. Tempat yang kita sediakan adalah sama ada di Rawat Iman Tahfiz School, di Padang Awam Taman Teratai ataupun di Kort Badminton Seri Pulai. Kelab Ibu Bapa dan Guru KIBG. Kelab Ibu Bapa dan Guru yang ditubuhkan adalah bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan guru serta sekolah. Permuafakatan seumpama ini diharapkan dapat membina kesefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha untuk meningkatkan mutu pengajaran guru dan pembelajaran murid di sekolah. Jadi selain mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat, pihak sekolah sangat-sangat berharap ibu bapa dapat bersama-sama dengan pihak sekolah untuk berganding bahu serta mengambil bahagian dalam semua aktiviti yang melibatkan urusan program persekolahan. Okey, di sekolah, Rawat Iman membuat penilaian ke atas pelajar mengikut beberapa kategori lah. Kita bahagikan kepada 3 elemen, iaitu elemen akademik. Kaedah yang digunakan ialah pentaksiran bilik darjah PBD selari dengan saranan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Darjah 1 sehingga darjah 6 menggunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah penilaian bilik darjah. Kaedah penilaian bilik darjah pihak kami ada kongsikan maklumat-maklumatnya di Rawat Iman TV channel. Ibu ayah boleh rujuk di situ supaya lebih faham. Kemudian penilaian kurikulum juga diambil kira. Seterusnya kafah, elemen kafah. Ujian penilaian kelas kafah ialah pada umur pelajar mencecah 11 tahun. Ada satu peperiksaan yang dinamakan ujian penilaian kelas kafah. Jadi umur 11 tahun ada ujian yang dijalankan secara besar-besaran seluruh Malaysia. Semua pelajar dikehendaki untuk mendaftarkan nama bagi ujian penilaian kelas kafah ini. Jadi untuk darjah 1 sehingga 6 secara keseluruhannya, pelajar juga akan ditaksir melalui penilaian bilik darjah seperti akademik juga. Kemudian tahfiz dan Al-Quran, ujian tasmik dan tahap bacaan Al-Quran bermula dari darjah 1 sehingga 6. Semua ujian ataupun penilaian dibuat melalui ujian tasmik.
kita tiada ujian bertulis lah untuk pelajar pelajar sekolah rendah, tiada ujian bertulis dalam bahagian tahfiz Al-Quran. Ujian ini akan dilakukan mengikut kuota, iaitu 3 bulan. 3 bulan pertama pada bulan 6, 9 dan 12. Yuran dan kaedah pembayaran, kita lihat kaedah secara keseluruhannya pihak sekolah mengharapkan semua ibu bapa dapat membuat bayaran secara dalam talian, iaitu secara online melalui sistem smart, iaitu cara pembayarannya pihak kami akan sediakanlah tutorial untuk ibu bapa lebih faham bagaimana untuk menggunakan sistem maklumat pelajar yang pihak kami gunakan bermula pada tahun 2022, insya-Allah. Okey, pihak sekolah juga ada menyediakan perkhidmatan pengangkutan. Jenis-jenis kenderaan yang kita gunakan ialah Nissan. Nama pemandu ialah Encik Abdul Halim. Kemudian kenderaan kedua ialah Proton Izora. Nama pemandu ialah Encik Basrah bin Ismail. Harapan sekolah, pihak Raudatul Iman sangat berharap agar kerjasama di antara sekolah dan ibu bapa dapat mempertingkatkan lagi demi memastikan perkembangan pendidikan anak-anak cemerlang dalam semua bidang tahfiz, akademik dan kafah. Pihak sekolah amat mengambil berat mengenai kemahiran asas pelajar iaitu menulis, membaca dan mengira dapat dipertingkatkan seawal usia 7 tahun demi memastikan pendidikan mereka akan terus cemerlang pada peringkat yang seterusnya. Pihak sekolah mengamalkan konsep pintu terbuka khas buat ibu bapa yang ingin mengetahui perkembangan semasa anak-anak serta mencari jalan bersama jika terdapat kelemahan di dalam mendidik para pelajar, insya-Allah. Sekian, terima kasih.